Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, bertemu saya lagi dengan Cikgu Naziha. Masih lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Baik, pada pelajaran yang lepas kamu dah belajar tentang 1.1 berkenaan dengan integer. Masih ingat lagi apa maksud integer? Ya, integer adalah nombor bulat yang bertanda positif ataupun bertanda negatif. Baik, untuk minggu ni kita sambung lagi dengan subtopik 1.2 iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Baik, operasi asas aritmetik kita ada 4 operasi asas iaitu penambahan, penolakan, pembahagian dan juga pendaraban. Baik, untuk bahagian 1, video untuk 1.2 ini saya hanya akan terangkan berkenaan dengan penambahan dan penolakan yang melibatkan integer. Okey, kita teruskan. Baik, bagaimana penambahan dan penolakan integer yang melibatkan nombor bulat bertanda positif atau negatif? Okey, saya bagi sini beberapa contoh. Baik, sebelum saya tunjukkan contoh, saya ingin kamu fahamkan dahulu iaitu berkenaan dengan tanda positif, tanda negatif apabila berjumpa dengan tanda kurungan ini. Okey, kamu perlu jelas di sini. Tanda kurungan ini bermaksud operasi darab. Okey, tanda kurungan. Bila tanda negatif didarabkan dengan negatif, kita akan menghasilkan integer positif. Okey, integer positif didarabkan dengan integer positif akan dapat positif. Okey, kalau negatif darab positif akan mendapat negatif. Manakala integer positif darab integer negatif akan menghasilkan integer negatif. Bagaimana nak senang ingat? Kamu perhatikan, kalau tanda integernya sama, maka hasilnya mesti positif. Okey, kalau tandanya berbeza, hasilnya mesti menghasilkan integer negatif. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Contoh 1 soalan yang pertama. 2 tambah negatif 3. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? 2 tambah negatif 3 sama dengan 2. Okey, kita salin semula 2 tambah bertemu dengan tolak ataupun positif bertemu dengan negatif. Bezakan tanda dia. Kalau beza, bermaksud mestilah kita tukarkan jadi integer negatif. Tengok, daripada ada 2 tanda di sini, kita jadikan 1 tanda sahaja. Positif darab negatif akan terhasilnya negatif. Salin semula soalan 2, negatif 3 atau 2 tolak 3. Okey, macam mana nak kira 2 tolak 3? Kamu boleh gunakan kalkulator kamu ataupun kita boleh lihat pada graf garis ini bagaimana 2 negatif 3 itu dikira. Baik, 2, integer 2, 2 tanda positif, tolak 3. Bila kita kata tolak 3, kita gerakkan dia sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Sebab tu kita dapat negatif 1. Ataupun kita boleh anggapkan 2, okey? Kita katakan ada wang berjumlah RM2. Kemudian kita beri kepada orang yang kawan kita. Beri. Tolak ni ataupun negatif ni bermaksud beri. Beri RM3. Ada RM2 ataupun negatif ni kita anggap dia sebagai hutang. Kita bayar hutang kawan kita tu RM3. Awak ada RM2. Awak bayar hutang awak sebanyak RM3. Sama dengan, adakah awak ada duit baki lagi? Tiada. Awak masih lagi berhutang negatif 1. Okey, gitu. Okey? Contoh yang kedua. Negatif 5 tambah kurungan negatif 3. Okey, tanda kurungan ni bermaksud darab. Kita hanya darabkan tanda dia je saja. Positif darab negatif. Berbeza kan tanda dia? Kalau berbeza bermaksud negatif. Okey, tengok yang saya bagi tadi. Positif, negatif, negatif. Baik, negatif kita tukarkan jadi negatif saja. Hapuskan positif negatif ni kita jadikan negatif saja. Baru kita selesaikan negatif 5, negatif 3 sama dengan negatif 8. Bagaimana boleh jadi gitu?
Baik, kamu hutang RM5. Okey, negatif ni kita anggapkan dia hutang. Kemudian kamu berhutang lagi RM3. Berapa sekarang kamu dah berhutang? Dah jadi RM8. Negatif 8. Kamu masih berhutang lagi RM8. Begitu. Baik, contoh 3. Negatif 2. Negatif ataupun tolak negatif 3. Negatif bertemu negatif. Dua tanda yang sama mesti menghasilkan positif. Jadi negatif 2 ni kita kekalkan tulis lagi negatif 2 tambah. Tertukarkan negatif-negatif ni jadi tambah. Negatif 2 tambah 3. Ataupun kita boleh songsangkannya 3 tolak 2. 1. Okey. Kita tengok sini. Asalnya negatif 2 tambah 3 ke kanan garis nombor. Kita akan dapat 1. Boleh? Boleh jelas. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat contoh 4. Selesaikan teka-teki ini. Okay, mulakan dengan 10 tambah 20 sebanyak 2 kali. Tolak 3 sebanyak 5 kali. Kemudian bahagikan nombor itu dengan 5. Dan anda akan dapat saya. Nombor apakah saya? Baik, kita lihat di sini. Dua cara penyelesaian berbeza yang dibuat oleh katakan Julia dan Kana. Okey, kita tengok Julia. Julia dia tulis soalan yang atas tu jawapan dia dapat 141. Kana pula tulis soalan yang atas tu jawapan dia dapat 7. Jadi persoalan kat sini mana satu penyelesaian yang betul? Okey, kamu perhatikan Kalau Julia dia tak ada kurungan kat sini. Kalau Kana dia ada tanda kurungan kat sini, keseluruhan kurungan ni baru bahagikan dengan 5. Akhirnya dia akan dapat 7. Manakala Julia dia hanya menyelesaikan terus. Dapat 141. Agak-agak mana yang satu betul penyelesaian dia? Okey, kita perhatikan. Baik, peraturan yang perlu diikuti dalam pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik ialah inilah jawapan Kana yang betul. Okey. Baik, macam mana cara penyelesaiannya? Kita lihat satu persatu. Okey. Ni tadi 10 tambah 2 darab 20 tolak 5 darab 3. Dia kata keseluruhan nombor ini barulah boleh bahagikan dengan 5. Baru dapat saya tadi. Okey, kita lihat langkah penyelesaian. Okey. Okey. Peraturan 1, lakukan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Okey. 10 tambah 2 darab 20 tolak 5 darab 3. Kita selesaikan yang tanda kurungan ini dulu. Baik. Okey, selesaikan tanda kurungan. Tengok tanda kuning itu. Kemudian lakukan operasi darab dan bahagi dari kiri ke kanan. Okey, lakukan darab dulu. Darab ni dahulu. Baik, sebab dalam kurungan ni, kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Dalam kurungan ada tambah, tolak, darab. Kita selesaikan darab dahulu. Darab paling utama. Okey, 2 darab 20 dan 5 darab 3. Kita akan dapat 10 tambah 40 dan tolak 15 bahagi 5. Selesaikan masih lagi dalam kurungan. Lakukan operasi tambah dan tolak ini dahulu. Okey, tambah dahulu. Mula dengan tambah. 10 tambah 40, 50 tolak 15. Kemudian selesaikan kurungan dalam ni 35. Barulah kita bahagikan jawapannya dengan 5. Maka apakah saya? Saya adalah 7. Contoh kita buat dalam garis nombor. Baik, mulakan dengan 10. Tadinya teka-teki mulakan dengan 10. Tambah 2 kali. 2 kali bermaksud kita gerakkan sebanyak 2 kali. Okey, tambah sebanyak 2 kali 20 dapat 50. Kemudian dia kata tolak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dapat 35. Okey, baik. Seterusnya, kemudian bahagikan nombor itu dengan 5. Dan anda akan dapat saya 35 bahagi dengan 5 dapatlah 7. Keseluruhan tu baru kita bagi 7. Bukan macam penyelesaian Julia tadi. Okey? Jadi kena perhatikan betul-betul, okey? Soalan dia. Baik.
seterusnya. Contoh 5. Hitung 6. Okey, kurungan 12 tolak 8 tolak 2 kurungan 4 tambah 5 bahagi 3. Baik, ini penyelesaian soalan dia. Okey, kita lihat sini macam mana cara penyelesaian dia. Baik, satu nombor ni kita tanda kurung masuk pendaraban tanpa menulis tanda pendaraban. Maksudnya kita buat yang tanda ni dulu, pendaraban daripada kurungan ni. Tanda kurung dahulu, kemudian bahagi dan darab diikuti oleh tambah dan tolak. Hitung 12 tolak 8 dulu. Selesaikan yang tanda dalam kurungan dulu. Okey? 12 tolak 8, 4. 4 tambah 5, 9. Kemudian hitung 6 darab 4. Lepas, okey? Hitungkan yang tanda kurungan dulu. Lepas tu, hitung 18 bahagi 3. Antara bahagi dengan tolak, kita selesaikan bahagi dulu. Kemudian, barulah kita tolakkan. Tolak 16. Okey, ini latihan kamu. Baik, tips dia tadi. Yang tadi saya terangkan, negatif, negatif, positif, 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 negatif, positif, negatif, positif, negatif, negatif. Selesaikan setiap yang berikut. Contoh saya beri 22 tolak-tolak 5, 5. Baik, negatif bertemu negatif, kita akan menghasilkan tanda positif. 22 tambah positif 55. Jadikan dua tanda ni jadikan satu tanda sahaja. Baru kita tambahkan sama dengan 77. Baik, ini soalan kamu. Senang je langkah penyelesaian. Tengok soalan. Baik, tengok soalan. Jika ada dua tanda ni, dua tanda positif, negatif, jadikan satu tanda dahulu. Positif, negatif, jadi tanda negatif. Salin semula. Negatif 12, tolak 13, tolak 8. Okey? Kemudian baru hitung ikut tertib menggunakan kalkulator. Selepas tu kamu boleh guna kalkulator. Tekan negatif 12, negatif 13, negatif 8. Berapa? Okey? Negatif 12. Mula-mula hutang RM12. Hutang lagi RM13. Hutang lagi RM8. Berapa hutang dah tu? Sama dengan berapa? Tengok pada contoh-contoh atas tadi yang saya dah bagi. Baik? Okay, ikut langkah penyelesaian ni. Buat satu persatu. Tunjukkan jalan penyelesaian. Tulis dalam buku, tunjukkan jalan kerja. Macam mana dah boleh dapat jawapan tu. Kemudian kamu boleh hantar pada saya untuk saya semak. Kalau kamu tak faham, boleh terus direct WhatsApp saya. Okey? Okey, itu saja. Jangan lupa salin nota, buat latihan. Itu saja untuk hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.